kasih untuk print? Ni, ni graf ni. Ni. Tak ada. Tak. Ui, orang lain dah nak mau habis dah, awak lambat ni. Oh ya, ni graf ni ada saya tak bagi Macam tak bagi. Tujuh. Forward. No. Betul pula. Okey, sebab ni ada graf. Banyak juga ni, tak ada. Okey, kita masuk kepada chapter ni iaitu chapter 10 about mechanical and sound wave. So dia 13 markah. So chapter ni ada dua benda lah yang you kena tahu iaitu satu pasal partikel, pergerakan partikel, ada satu lagi adalah pergerakan wave lah. So partikel ni bergerak macam wave. Itu dalam chapter ni ada dua karakter. So terkeluar. Okay, so dia ada partikel dengan wave. So partikel ni kalau tengok ni dia bergerak seperti gelombang. Nampak ni gelombang. Contoh dia adalah gitar, bell, sound macam saya cakap ni pun ini adalah partikel lah yang bergerak. Okay, so kita masuk kepada the next one. Okay, mechanical wave ni pertama sekali you kena tahu pasal amplitude, wavelength, wave number, frequency, period. And then kita ada two type of wave, transverse wave dengan longitudinal wave. And then equation lah, yang ni equation. And then kita nak tahu dua graf iaitu y against t and y against x. And then superposition of wave iaitu stationary wave dengan interference. Okay, so hari ni saya masuk dekat mechanical wave dulu. Apa itu mechanical wave? Okay, dia adalah disturbance travel from the particle of the medium transfer of the energy. So partikel ni dia akan vibrate along dia punya equilibrium position je. Sama ada dia gerak up down or left right lah. Contoh dia inilah. Okay. So kalau you tengok dekat sini, ni contoh dia adalah tali ni. Ni tali. So you letak ribbon here. So what happen bila you you tolak ataupun you buat wave lah kepada this tali. So dia ribbon ni dia hanya akan gerak up down and up down. So kalau dalam kes ni ada dua type of wave lah. Yang pertama adalah kenapa dia tak ada conteng Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita ada pertama sekali transverse wave. Okay, transverse wave ni, so ingat tadi saya cakap dia ada dua karakter iaitu partikel dengan wave. So dalam kes untuk transverse, partikel dengan wave ni adalah dalam keadaan perpendicular ni, perpendicular. So partikel ni akan bergerak up down, tapi wave ni akan bergerak ke sana lah, dia move, ni velocity of wave lah. So that's why dia adalah perpendicular. So transverse adalah perpendicular. Tapi kalau longitudinal, so longitudinal dia adalah parallel. So dia parallel iaitu partikel dengan parallel dengan wave. So kalau tengok partikel ni dengan wave ni wave, ni partikel, dia bergerak sama arah. So partikel ni gerak left right, wave ni dia bergerak ke sana lah. So nak ingat dia senang je sebab yang ni adalah keluar kat UPS je. Ini define ni keluar kat UPS. So nampak tak ni parallel ni ada berapa L? Ada 2 L. So dia adalah longitudinal lah. L, longitudinal. So ingat kalau untuk longitudinal dia ada 2 L ni, L, L. So ada 2 L, so dia parallel. Siapa yang parallel? Partikel dengan wave. Sebab dalam cerita ni ada dua karakter utama yang awak kena tahu. Satu partikel, satu lagi adalah wave. Awak dengar ke tak saya cakap ni? Dengar. Lain okey tak tu? Nanti pukul 10
9 nanti teruk lah. Pagi-pagi okey pula. Okay. Okey, so ini adalah contohlah longitudinal. Kalau awak tengok dekat sini, pergerakan partikel tu, ni contohnya partikel ni dekat A ni, dia bergerak sama arah lah. Ni dia bergerak parallel dengan wave. Okey, yang ini adalah dia nak tunjuk pasal compression dengan refraction lah. Compression ni ada compress. Refraction ni dia tak adalah compression. So yang ini semua tak ada. Yang ini, itu semua tadi adalah general. Okey, yang ini adalah dia punya learning outcome dalam chapter ni. Ini yang akan keluar lah. Okey, pertama sekali adalah you kena define. Pertama sekali you kena define wavelength and wave number. So define keluar kat mana? Dia keluar dekat UPS lah. Define wavelength and wave number. So kena tahulah simbol wavelength lambda, simbol wave number adalah K. Okay, and then you need to solve problem related to the equation of progressive wave. So nama wave tadi tu, progressive wave ni pecah dua tadi. Iaitu transverse dengan longitudinal. Dia adalah progressive wave lah, dia bergerak. Okay, dan y equals to xt a sin omega t plus minus kx. So plus minus ni akan ada maksud dia plus minus ni. Okay, solve. So you ni keluar dekat PSPM lah. You kena solve problem related to the equation of progressive wave. So you kena guna equation ni untuk selesaikan masalah dia. Okay, discuss and use particle vibration velocity and wave propagation velocity. So untuk PSPM dia akan suruh you calculate lah. Okay, so ingat ada dua formula untuk velocity ni, satu untuk particle, satu lagi velocity untuk wave. So ramai yang akan confuse antara ni. So sebab soalan dia akan tanya calculate velocity. Cikgu velocity siapa saya nak calculate? Tengok kepada soalan. Kalau soalan minta wave, baca atas tu dia cerita pasal wave je, so dia minta velocity of wave lah. So dia akan jadi V equals to lambda F. Tapi kalau dia minta velocity of particle, you akan guna dy over dt. But formula ni tak ada. Yang dia bagi hanyalah ini. So kalau awak tengok dekat awak punya list formula. Chapter 10 ni sangat banyak formula dia. Chapter 10. Lambatnya pula awak, orang lain dah nak masuk ni dah ni. Okay, so kalau awak tengok kepada chapter 10, dia start daripada 48 sampai ni 58. So chapter 10 ni adalah ada 10 equation. So ni semua chapter 10. So dia ada 10 equation. Banyak equation dia. Okay. So dia ada bagi awak K. K tu apa? K tu adalah bukan spring constant ya. K ni adalah wave number. Berapa number of wave terhasil. So ini velocity tadi tu lah. Ini velocity siapa? Ini velocity wave. Velocity wave V equals to F lambda ni. Ni ada. Okay, tapi dia tak ada bagi ni di velocity of particle. So kalau awak tengok dekat sini, awak tak ada ni velocity of particle, tak ada. Velocity of particle tak ada kat sini. So sebenarnya velocity of particle tu dia duduk dekat sini. Ni nombor 40. So ini velocity particle. So kenapa boleh pula ada chapter 10 ni masuk dekat sini? Sebab yang ini you cerita pasal particle. So kalau awak tengok velocity of particle tadi dia bagi V sama dengan dy over dt. Tapi dia tukar y tu jadi x lah. Sebab dalam kes awak ni komponen yang awak buat tu adalah y. So dia tukar je lah dx tu jadi y. So formula ni akan bertukar jadi plus minus omega square root a squared minus y squared. So that's why dia tak ada duduk kat sini lah. Dia berada dekat sini. So kena be careful dekat situ lah. Okay. Sama juga kalau dia bagi time, you kena differentiate. Kalau dia bagi displacement, so you kena guna formula ni. Tengok kepada soalan apa yang dia bagi. Okay, seterusnya discuss the graph displacement lawan time and displacement lawan x lah. So itu yang graf yang saya akan bincangkan lah hari ni. Okay, so pertama sekali tadi adalah apa? Define wavelength and wave number. So apa itu wavelength? Ni lambda ni. So lambda ni adalah mesti dekat tempat yang sama lah. Kalau tengok dia start daripada trough, dia akan pergi ke trough. So itu adalah lambda. Kalau dia berada di crest, so dia akan berada di puncak peak, dia akan berpuncak. So itu adalah lambda. Okay, wavelength adalah distance between two consecutive particle which have the same in phase. Sama fasa dia mesti same phase, sama fasa.
Okey, sama jugalah tadi unit dia adalah meter. Semua sama je lah. Kalau B dia sama dengan C, P sama dengan Q, S sama dengan T yang tadi gambar tadi tu. Okey, period. Apa itu period? Time taken to complete one cycle. And then period ni adalah sama juga dengan distance of one wavelength. So maksudnya period of wavelength adalah sama dengan period of the particle of the wave. So kena tengok period of the wave ni adalah sebenarnya sama dengan period of the particle of the wave. Okay, so T adalah sama dengan 1 over frequency dan unit dia sama biasalah second. Frekuensi, apa frekuensi? Number of cycle produced in 1 second, unit dia adalah hertz lah. Amplitude adalah maximum displacement from equilibrium position from rest. Okay, ini adalah dia punya speed. Speed of wave adalah V sama dengan distance. Sama je lah formula biasa, V sama dengan S over T. Sekejap. Dan formula distance, V sama dengan S over T. Iaitu distance over time. So dalam kes awak, distance awak adalah lambda. So dia divide by period ni lah. So you akan tahu pula T sama dengan 1 over F. So dapatlah formula V equals to lambda F. Tak perlu tahu pun dia punya derivation ni. You perlu tahu kalau nak cari formula untuk velocity untuk wave, you akan guna lambda F. Okay, samalah unit dia adalah ms negative 1. Sama je. Okay, K tu apa? K tu wave number. K sama dengan 2 pi over lambda lah. Okay, lambda tu unit dia meter, so bawa naik atas, so that's why dia jadi meter bawa naik atas, so dapatlah M negative 1. Displacement, simbol dia adalah Y. So dalam chapter 9, awak letak displacement simbol dia X. Tapi untuk chapter 10, displacement dia letak simbol dia Y. Dia adalah distance moving by the particle from equilibrium position at every along of the wave. Okay, ini adalah graf dia lah. So ini graf dia, so kena tahulah siapa yang berada di puncak ni adalah amplitude. Satu cukup wavelength ni, kalau untuk X dia akan dapat lambda lah. So ini adalah lambda. Tapi kalau ini adalah time, dia akan dapat period. So itu kena be careful lah yang dekat situ. Okay, saya tak nak ajar phi ni sebab phi ni tak ada. Phi ni tak ada sebab kalau awak tengok dekat learning awak punya formula ni, dia hanya stop sampai sini je. Ni. Ini formula untuk progressive wave. Progressive wave. So formula untuk progressive wave adalah Y sama dengan XT A sin omega T minus KX. So dia tak ada phi. Okay, minus ni adalah simbol kepada dia, the wave tu bergerak ke kiri, ke right, to the right. Maksudnya pergerakan wave awak ke kiri. Tapi kalau untuk you dapat positif, formula sama, cuma ini positif, maksudnya wave awak tu tengah bergerak ke kanan. So itulah yang membezakannya lah. So membezakan dia dengan chapter 9, kalau chapter 9 awak guna X dengan A omega T, hanya ada ni je. Ataupun plus phi kan, ada phi kalau dia ada initial phase angle. Okay, chapter ni X ni kita gantikan dengan Y. So dia akan jadi A sin tapi omega T minus KX. Kenapa dia ada dua? Sebab kalau yang ini dia hanya refer kepada partikel. Yang ini dia ada dua, iaitu satu partikel, satu adalah wave. Chapter 9 ni awak hanya belajar pasal pendulum, awak belajar pasal spring bergerak. Tapi dalam chapter 10 you ada dua, satu partikel, satu lagi adalah wave. Okey, sama jugalah yang ni saya tak nak ajarlah phi ni tak ada. Okey, seterusnya kita kena discuss pasal graf. So inilah graf yang saya nak ajar ni lah, discuss. Because discuss ni boleh macam-macam, boleh sketch, boleh interpret, boleh use, boleh calculate. Dia suruh macam-macam lah discuss. So ada dua graf you kena tahu satu Y lawan T, satu adalah Y lawan X. Okay, saya tak akan gunakan nota ni sebab kalau awak baca nota ni pun awak tak akan faham lah apa benda yang awak buat. So saya akan gunakan saya punya yang ni lah. Okay, yang saya baru bagi tadi. Ni. Okay, saya kena padam dulu ni. Sekejap je. Okay, so nanti tak apa awak tak dapat nak print sekarang, tak apa nanti awak buat balik. Sebab apa kalau awak buat sekarang pun ni awak buat balik nanti tengok apa yang saya ajar ni. Nanti awak buat balik. So ini cara nak lukis graf dia lah. Saya padam. Ada berapa je graf? Dua je. Ada dua.
Y lawan X, satu lagi Y lawan T. Tapi saya gunakan graf yang sama untuk dapatkan dua graf. Tapi satu lagi graf tu adalah bila time dia berbeza. Okay, so tengok kepada ni Okay, ni chapter 10 tau. Okay, so dalam kes ni dia bagi tahu ocean wave with crest to crest. So kalau crest to crest sebenarnya ini adalah lambda lah 4 meter. Can be described by the wave function ini. So ini sebenarnya adalah menunjukkan progressive wave. Okay, nanti dalam chapter ni ada dua wave awak akan belajar. Satu progressive wave, satu standing wave. Saya tak masuk lagi yang standing wave tu. Saya masuk progressive dulu. Apa maksud progressive? Dia sentiasa berjalan. Dia sentiasa bergerak. Wave tu sentiasa berjalan, bergerak, dia bergerak. Wave dalam kisah awak ni, ocean tu dia bergerak ke kanan lah. Okay. Dia bagi formula YXT equals to 0.8 sin ini dengan inilah. Where Y in meter, T in second. Okay. Ingat tak saya cakap tadi dalam chapter ni ada dua karakter yang awak kena identify. Okay. Yang pertama adalah particle. So siapa yang awak rasa acted sebagai particle? Ingat tadi tak? Partikel tu hanya boleh gerak macam mana? Negative T over 2. Bukan. Ni dalam gambar rajah ni, siapa yang acted sebagai partikel? Wave ke burung ni? Burung, yes. Burung. This one akan act sebagai partikel. Kenapa burung partikel? Apa-apa kat dunia ni semua partikel. Saya pun partikel. So kenapa dia act sebagai partikel? Sebab dia hanya boleh gerak up down. Partikel ni dia hanya boleh bergerak around equilibrium. Sama ada dia gerak up down atau left right. Dia tak akan move. Dia tak akan berjalan-jalan. Dia hanya bergerak along dia. Ada ayat dia tadi. Mana ayat dia tadi? Saya tukar. Partikel. Mana partikel? Good. Lagi. Ni. The particle oscillated around their equilibrium position but do not travel. So dia tak travel, dia tak bergerak, dia bukan saya nak cakap dia tak bergerak, dia tidak do not travel lah, dia tidak move. Dia hanya akan fix dekat along equilibrium dia saja. So macam kes ni, burung ni hanya Dia tak terlepas dari landasan. dia tak akan terlepas dan dia hanya bergerak dekat dia punya ini pokok lah ke pokok kayu ke tak tahulah ni kot kayu terapung. So dia gerak up down. Bila wave datang ni dia akan gerak up and then down. So that's why dia adalah act sebagai particle. So yang ocean wave ni akan act sebagai wave lah. So that's why saya kata tadi kena kenal karakter tu. So particle benda yang hanya bergerak dalam equilibrium. Dia hanya oscillate along dia punya equilibrium and do not travel. But the ocean wave dia akan bergerak lah. Ocean wave dia akan bergerak. Okay, so pertama sekali itu kenalkan dulu tu. Contoh apa lagi? Contoh awak mandi kat laut lah kan. Awak ni duduk kat pelampung ni awak. So awak akan act sebagai partikel lah sebab awaknya kalau ombak datang, awak sebenarnya tak akan gerak, awak hanya gerak naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Macam mana awak nak pergi sana? Awak kena jalan lah kan, nak pergi pantai awak kena berenang. Sama juga dengan ni lah, dia hanya boleh oscillate dekat dia punya equilibrium saja. Okay, dia akan bagi awak ni general equation. So apa yang first kali awak kena buat, kena salin balik equation ni, jadikan dia general equation. Okay, so kalau awak tengok dekat saya punya equation ni, ada masalah. Kenapa? Apa masalahnya? Dia ada banyak bracket. Sebenarnya equation ni adalah Y, X, T. Kenapa ada X, ada T? Sebab satu adalah wave punya, satu adalah particle punya. So that's why dia ada dua. Kalau macam chapter 9, dia ada satu particle saja. So dia 0.8 sin 2 pi X over 4 minus T over 2. Okay, sebenarnya ni dia ada bracket ni. So apa yang you kena buat, awak tak boleh banyak bracket. Sebab awak nak gunakan yang general. Mana general saya kat sini? Okay, mana general? Ni list formula. Ni saya nak general ni. So kalau awak tengok dekat general ni, dia hanya ada satu je bracket. Dia tak ada banyak bracket. Ini general saya. So saya akan gunakan general tu. So saya mesti jadikan dia Y, X, T sama dengan A sin
Dia omega T kan, tapi omega T awak dekat belakang. So kita tukarlah Kx minus omega T. Boleh. Ni terbalik pun tak ada masalah. Okey. Apa maksud negatif kat sini? Tak faham lah apa maksud negatif kat sini. Negatif tu ke kanan. Negatif tu maksudnya dia gerak ke kanan lah. Wave tu bergerak ke kanan. Okey. Alright. So, kalau awak tengok pula kat sini, dia kembangkan. So, what xt sama dengan 0.8 sin 2 pi x over 4 minus 2 pi t over 2. So, awak kena kembangkan lah. So, jadikan dia hanya satu bracket saja. Jangan banyak bracket lah. Okey, so lepas tu 0.8 adalah A, 2 pi per 4 ni adalah K, 2 pi per 2 ni adalah omega. So jangan, negatif ni hanya menunjukkan dia bergerak ke kanan. Ni velocity You ambil negatif sekali ke? Tak, negatif tu hanya menunjukkan dia gerak ke kanan. Negatif tu hanya showing dia gerak ke kanan lah. Kalau positif dia gerak ke kiri. So make sure pertama sekali bila awak nampak equation, kembangkan dia. Kalau dia ada, cikgu dia ada sign ni, ada ni, lepas tu baru ada bracket. Kembangkan. Tak boleh ada ni, dia mesti hanya satu bracket saja. Sebab apa, kalau tak kembangkan nanti awak akan salah lah, awak terlupa pula nak kembangkan. So kembangkan dulu. Okay, lepas tu bawah dia letak general equation lah untuk progressive wave. So this is general equation. So you dah tahulah amplitude adalah ini, K adalah ini, W adalah ini. K ni apa? Wave number. Omega tu apa? Omega tu adalah angular frequency. Okay, so soalan dia. K tu adalah wave number, unit dia K tu formula dia ni. Kalau tak hafal tak apa, dekat list formula ni ada. Ni wave number, K adalah 2 pi over lambda. 2 pi tak ada unit, lambda unit dia meter, lambda tu wavelength. So M bawa naik atas, so dapatlah unit dia M negative 1. Okay. Alright, kita baru masuk soalan. Okay, apa soalan dia? Soalan pertama, dia kata using the same axis, sketch y against x, graph for t equals to 0. Okay, maksudnya sekarang ni, dia freezekan time. Ni, dia freezekan time. Satu lagi nombor B ni, dia suruh buat sketch graph y lawan t. Tadi y lawan x, ini y lawan t. So maksudnya dari satu situation ni, dari satu gambar rajah ni, boleh ada dua graph you boleh plot. Satu y lawan x, satu lagi y lawan t. Tapi yang pertama dia kata bila t adalah kosong. Tapi kalau y lawan t pula, x pula jadi freeze. Okey, tak faham. Maksudnya macam mana ni? Okey, maksudnya macam ni. Awak pergi pantai kan? Awak bawa kamera. Lepas tu awak nampak, ada adik awak tengah terapung main ataupun siapalah yang tengah mandi kat laut tu kan, naik dengan pelampung. So awak takat gambar. Waktu T0 takat gambar. Okay. Lepas tu awak tunggu sekejap 0.85 second, you takat gambar lagi. Adakah kedudukan orang yang adik awak yang tengah kat laut tu sama? Kedudukan dia tak sama, just atas bawah je. Kedudukan adik partikel lah, adik awak tu jadi partikel lah. Kedudukan partikel awak tak sama. Kenapa kedudukan partikel tak sama? Kenapa kedudukan adik awak masa kosong, masa awak takat gambar kosong dengan 0.5 tak sama? Sebab apa? Ombak tu. Ombak datang kan. Ombak tu menyebabkan dia wave tu, ocean wave tu menyebabkan pelampung tu akan oscillate up and down. So dia tak akan sama lah, kecuali dia berada di phase yang sama lah. So that's why mungkin untuk graf yang pertama ni, graf awak mungkin graf sin. Saya cakap ni contoh Okey, tapi untuk T bila 0.5 bukan graf sin, mungkin graf cos. Sebab kedudukan partikel awak tu adalah berbeza lah. Dan kedudukan awak takat gambar wave tu pun berbeza juga. Okey. So that's why kita boleh ada banyak graf lah. Okey, satu lagi y lawan t lah. Kalau y lawan t ni pula, dia fixkan partikel tu. Maksudnya dia nak tahu kedudukan dia dekat mana lah. Wave tu berada di mana. Okey. So apa yang awak nak kena buat? Okey. So solution dia yang pertama sekali awak kena tulis lah. Okey. Pertama graf apa yang you nak plot? Y lawan X. Bila T adalah kosong.
So kita ada Y lawan X. So kena tulislah Y lawan X. So kita nak plot graf Y lawan X. Unit meter, meter lah sebab semua dalam SI unit. Okey, lepas tu kita akan buat table. Table ni saya tak akan buat semua. Saya pecah kepada 5. Kenapa pecah pada 5? Yang pertama kita akan start dengan kosong. So make sure ini paksi X, ini paksi Y lah. So X, ini Y, Y lah. Okey, yang lain ni adalah dia punya satu cycle. X ini akan mendapatkan lambda sebab X tu adalah distance. Distance sebenarnya lambda. Tapi kalau untuk T nanti, T ni kita tak guna lambda lah, kita guna period sebab satu cycle adalah period. Kalau untuk ni X, satu cycle adalah lambda. So kita akan guna lambda lah. Okey, lambda tu kita akan pecahkan lah kepada 4 iaitu lambda over 4, 2 lambda over 4, 3 lambda over 4, 4 lambda over 4. Kenapa cikgu pecah 4? Sebab satu lambda ni kita boleh pecahkan dia kepada 4 section. So yang ni lambda over 4, yang ni 2 lambda over 4, ni 3 lambda over 4. Yang ini 4 lambda over 4. So 4 lambda over 4 bahagi-bahagi dapatlah balik lambda. Faham tak yang ni kenapa saya bagi ni? Ni untuk satu oscillation je kan? Ya, kita buat untuk satu oscillation sahaja. Kenapa bahagi lambda? Sebab ini X, displacement. Satu displacement adalah lambda. Satu cycle adalah lambda. Wavelength, lambda. Lambda kan? Wavelength. Okey, so lepas tu nak buat apa? Okey, awak dah tahu dah tadi lambda. Berapa lambda tadi dia bagi? 4. Ni, dia ada bagi tahu tadi. Crest to crest adalah 4 ni. Ni lambda. So, 4 bahagi 4, 4 bahagi 4, 1. Ni 2, 4 bahagi 4 dapat 2. Ni 3, 4 bahagi 4 dapat 3. Yang ini 4 darab 4 bahagi 4 dapat 4. So inilah saya punya nilai 1, 2, 3, 4. So inilah nilai X yang saya akan substitute nanti. Okay. So lepas tu nak buat apa? Y. Macam mana pula Y? Okay, Y ni kena guna equation lah. So awak kena buat berdasarkan equation yang dia bagi ni. Equation ni. Equation yang saya dah kembangkan ni. Jangan guna equation yang tak kembangkan, nanti awak salah nanti. So saya akan guna equation ni. Okay, saya bawa turun. So Y, X saya adalah kosong. T saya adalah kosong. Ni masukkan nilai kosong. Kalau awak nak buat yang ni, awak akan letaklah bila Y saya adalah 1. Tapi T saya adalah kosong sebab T saya freeze. Dia duduk. Saya kat gambar. Masa T kosong. Kedudukan dia tu. Okey, so 0.8 sin 2 pi X kosong bahagi 4 tolak 2 pi kosong bahagi 2. So ini semua akan dapat kosong lah. So maksudnya 0.8 darab sin kosong. Buka kalkulator. So tekan kalkulator. Tu nak kena guna mod rate ke? Yes, kena mod rate sebab yang chapter 9 and 10 semua kena mod rate. So 0.8 darab sin kosong. So awak dapat kosong. So tulislah kosong. So maksudnya graf saya bila X kosong, Y dia kosong, dia duduk kat sini. Okay, yang lain tak tahu. Okay, yang lain kena buat lah. Okay, kita buat pula yang ni pula. Bila Y adalah 1 ni, 1. T kosong. So maksudnya masukkanlah 0.8 sin 2 pi, ini X kan? X kan? X berapa? X 1. 1 bahagi 4, 2 pi kosong bahagi 2. Okey. So ini akan jadi kosong. So yang ini macam mana? Kena tekanlah kalkulator. So yang ini akan jadi 2 pi bahagi 4. So awak akan dapat 0.8. So maksudnya dia duduk dekat 0.8. Okey, so macam mana tu? Tak faham. So maksudnya yang ni sebab dia dah bahagikan. So maksudnya dia dekat 1, dia duduk dekat 0.8, dia duduk kat sini. Lepas tu saya tak nak buat dah.
Kenapa cikgu tak nak buat dah? Sebab saya dah tahu dah pattern dia. Pattern dia bentuk macam ni. So yang ini adalah negatif 0.8. Ini 1, 2, 3, 4. Sebab dia mesti akan jadi sama ada sin. Dia sinusoidal graph. Dia tak akan jadi graf pelik-pelik. Dia mesti sinusoidal graph. So saya dah dapat dan kena tulislah ini velocity. Kenapa velocity saya ke sana? Sebab dia adalah negatif. Okay. Boleh tak? Faham tak tu? Faham, madam. Boleh lah, boleh lah. Okey, siapa yang tak faham lagi, okay, kita cuba try buat yang kedua pula, 0.5. Kita buat yang kedua. So yang ini T saya 0.5 second. So maknanya saya freeze kan. So every time bila saya nak insert my numbers, my any substitute nak masuk dalam in my equation. So my T always fix 0.5. So ini adalah kita macam kita freeze kan dia. So dia stick, dia adalah static, dia tidak bergerak. So ini time ni. Sebab you tak kat gambar kan 0.5, so you dapat yang itu. Okay, sama juga you akan start dengan 0. Always start dengan 0. Kenapa start dengan 0? Sebab saya nak tahu when my x is 0, where is my y? I don't know what my y. So that's why I will start with 0. Okay, how about this one? So samalah, you divide lah lambda over 4, 2 lambda over 4, 3 lambda over 4, 4 lambda over 4. Actually it's the same with the previous. Yang atas tu you akan dapat 1, 2, 3, 4. Sama jugalah, you dapat 1, 2, 3, 4. Sama. So inilah nilai-nilai yang you akan masukkan lah dalam equation. We still using the same equation. Kenapa kita guna equation yang sama? Ya. Yeah. Because soalan tu on the same graph ke graph lain-lain untuk setiap satu tu? On the same axis. Dia suruh minta lukis dekat axis yang sama. Tak apalah, saya buat asing ni sebab nanti takut awak confuse. Tak apalah. Patutnya dia kena buat dalam graf yang sama. Maksud satu graf tu kena ada dua ni. Maksudnya macam ni. Satu graf ni satu macam ni, satu lagi akan lain lah. So you kena label kan. Tak apalah, yang ni saya buat asing lah sebab saya nak buat table ni. Okay, so saya guna formula yang sama. Mana formula tu? Jauh lah formula tu atas ni lah. Okay, so saya letak bawah ni. Y kosong tapi T saya bukan kosong. 0.5. Sebab T saya ni, saya kena ambil ni 0.5. Sentiasa 0.5. So 0.8 sin 2 pi ni X kan. 0 bahagi 4 tolak 2 pi 0.5 bahagi 2. So ini kosong lah. Yang ini ada nilai lah. Okay. So tekan calculator. So yang ini akan jadi negatif 2 pi darab 0.5 bahagi 2. Okey. So saya dapat jawapan saya negatif 0.8. Okey. Saya suka graf ni. Kenapa cikgu suka pula? Sebab dia dah menyenangkan hidup kita yang dah susah ni. Saya buat. Kenapa tak buat? Okey, So sebab just lagi satu tu graph sign terbalik lah kan? Ya, sebab kita je nak tahu starting point dia. Sebab kita tahu dia akan bentuk sinusoidal. Dia tak akan bentuk zigzag apa graf pelik-pelik, tak ada. So kita dah tahu starting point dia start daripada bawah. So buat satu cycle. So ini alamak tak kena lah ya. Dalam exam awak tak ada buat titik-titik ni. Yang ini saja dia tak sini. Ini mana dalam exam? 1, 2, 3, 4. Dapatlah satu cycle. Maksudnya dalam exam nanti awak buat macam biasa je. Y meter. X meter. Awak lukis siap-siap dulu. Cikgu satu cycle. So ni 0.8. Yang ini 0.8. Kosong. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Dah settle. Kenapa saya tak buat yang lain Tak faham. Kenapa saya tak buat yang lain? Sebab madam dah tahu. Saya dah tahu dia kedudukan dia dekat mana. Okey. So, katakanlah dalam exam, bukan katakan dalam exam pula. Saya suka soalan ni sebab apa? Dia pun jawapan akan ada dua je yang kat kotak ni. Dekat kotak ni ada dua pilihan je jawapan awak. Sama ada dia kosong atau plus minus A.
So kalau awak dapat, contohnya awak kira-kira ni kan, awak dapat 800. Cikgu saya kira-kira ni kan saya dapat 800. Maksudnya awak tak tukarlah mode radian. Sebab jawapan dia mesti sama ada kosong atau dia akan balik ke amplitude. Sama ada positif atau negatif. Sebab yang awak letak nilai lambda ni adalah waktu dia berada di dekat puncak atau dekat kosong. Kau nak saya nak cakap ni? Kau tak faham apa saya cakap? Apa? Aduh, okey, maksud saya awak bila masukkan nilai dekat sini, kita dah ada skema jawapan. Maksudnya bila awak masuk sini, cikgu saya dapat, tiba-tiba lah awak kira macam ni. Cikgu saya dapat, saya kira-kira ni saya dapat 800. Salah. Sebab awak tak boleh dapat jawapan lebih daripada nilai amplitude. Ini kan maximum displacement. Takkanlah awak nak buat, cikgu je tadi saya dapat kosong, lepas tu saya dapat satu lagi 800. So awak buat graf dia 800. Sebab memang dah tahu dah bahawa graf dia bagi ni 0.8 ni adalah amplitude. Apa itu amplitude? Apa tu amplitude? Boleh ke saya boleh dapat saya punya graf ni lebih daripada 0.8? Tak. Tak boleh. Sebab A tu adalah maximum displacement. Dia mesti tak akan lebih daripada maximum displacement. Tapi boleh juga ada rasanya ada question pasir. Cikgu saya kira saya dapat 0.7999. Ya awak bundahkan dapatlah 0.8. Boleh lah. Tapi kalau macam merepek je awak dapat, cikgu saya kira-kira kan saya dapat negatif 100. Memang salah lah. Sebab amplitude awak 0.8. Kalau awak dapat negatif 0.8 betul. Awak faham tak maksud amplitude tu apa? Maximum. Displacement. So pernah ke kita buat graf kosong, dia 0.8. Cikgu graf saya macam ni, lepas tu the next one dia jadi macam ni. Mana ada kita buat graf macam ni? Graf kita sentiasa kalau 0.8 bawah pun negatif 0.8. Tak boleh lepas tu bawah tu awak kira dapat negatif 100. Okay tak? Okay, so seterusnya graf Y lawan T. Okay, Y lawan T bila X adalah 2. Sama juga macam tadi. Cuma now kita freezekan dia adalah 2 meter. Maksudnya saya tetapkan jarak partikel tu mesti 2 meter. Okay, sama juga macam tadi. T tu kosong. T tu kosong. Okay, tapi yang ini saya tak buat lambda. Kenapa? Sebab ini adalah period. So saya akan pecahkan kepada 4. Sebab satu cycle untuk time, ni time, boleh dapat period. So boleh pecah kepada 4 section. So saya akan pecahkan T over 4, 2T over 4, 3T over 4, 4T over 4. So kita akan pecah kepada 4 section lah. Okay, macam mana nak dapat T? Okay, so kita nampak tak ni 2. Apa itu 2? 2 itu adalah velocity. Awak nak guna ni pun boleh, sebenarnya ada satu lagi cara lah awak akan dapat sama. Nanti kita buat dua-dua cara. Okay, kita buat dua-dua lah cara ni. Saya guna colour merah. Satu saya guna V bila 2, satu lagi saya guna bila omega dia adalah 2 pi. Awak akan dapat benda yang sama. Okay, saya nak cari period. V sama dengan apa? F lambda. Ada dekat formula ni. Kalau awak tengok dekat list formula ni ada. Ni. Ni. V equals to F lambda. Sebab ini wave punya. So saya akan gunakan V equals to F lambda. V2F. F tak ada cikgu. Okay. F tak ada. Tapi F ada, boleh dapat dekat sini lah. Lambda. F saya nak cari. Sorry. Lambda adalah 4. So F sama dengan 2 bahagi 4. 1/2. Tapi saya bukan nak F, saya nak T. T sama dengan 1 over F. So maknanya 1 over 2. So bawa naik atas, so dapatlah 2 second. So T saya adalah 2 second. Itu cara pertama. Okay, cara kedua awak guna omega. Sebab awak dah biasa omega sama dengan 2 pi over T. So sama dengan 2 pi over 2. Ni 2 pi over 2 sama dengan omega. 2 pi cancel. So T dapatlah 2 second. So samalah. So saya dah tahulah T saya adalah 2 second. So dekat bawah ni saya akan letak
T saya adalah 2 second lah. T saya adalah 2 second. So maksudnya 2 bahagi 4 dapat 1/2 iaitu 0.5 lah. So yang ni 2 bahagi 4. 4 bahagi 4 1. So yang ini 3 darab 2 6 bahagi 4 dapat 1.5. Yang ini 4 darab 2 8 bahagi 2 so dapat 2. So inilah saya punya T. Saya pecah 4 lah sebenarnya. T sama dengan 2 pecah 4 dapatlah 0.5, 1, 1.5, 2. Faham tak tu yang saya pecahkan ni? Faham. Tadi saya pecahkan lambda. Kenapa saya pecahkan lambda? Sebab ini X. Dan sekarang saya pecahkan time. So that's why saya kena guna period. Okey, benda yang sama. Guna formula tadi. Guna formula yang ni. Kita guna formula ni balik. Rasanya tak dapat ni. Okey, sinilah. So Y X saya 2. Sebab X saya dah freeze 2. Jangan letak kosong. Kenapa tak letak kosong? Sebab ada X 2. Okey, tapi T awak start dengan kosong. T baru letak kosong. So T yang kita akan ubah-ubah nantilah. Okey, lepas tu mana ni? Ni dah kan. Sama dengan 0.8 sin 2 pi dia X kan depan ni kan. So X saya 2 tadi bahagi 4 tolak 2 pi kosong bahagi 2. Betul kan? Okey. So ni hilang kosong lah. So yang ini kena tekan kalkulator lah. So saya tekan kalkulator 0.8 darab sin berapa Ni 4 tukar. Ni 4. So atas ni berubah-ubah lah. Dia tak ada negatif. So negatif tu saya buang. Yang ni berapa? 4 pi lah. 4 pi. Okey. So saya dapat jawapan dia kosong. Alamak. Kenapa alamak? Kenapa dia kata Sebab alamak? dia kosong. Sebab dia kosong. Sebab bila dia kosong, dia ada 2 possible jawapan. Dia ke atas atau ke bawah. Sama ada dia sign positif atau sign negatif. So saya tak boleh lah. Nak main agak-agak. Kita tak boleh cikgu saya agak-agak lah cikgu. Banyak awak punya agak-agak. Nanti saya bagi markah pun agak-agak. So maksudnya saya kena buat yang kedua. Yang lain tak payah. Yang lain tak payah. So maksudnya dalam exam sebenarnya you tak perlu pun buat table banyak-banyak ni. You buat 2 je dah cukup lah. Yang ni saya nak tunjukkan kenapa saya buat pecah kepada 4 sebab saya nak buat pecahkan satu cycle. Okay, so Y. Okay, yang kedua saya guna color lain lah. So Y 2. Masih lagi X 2 Tapi T saya adalah 0.5. So sama dengan 0.8 sin 2 pi 2 bahagi 4 tolak 2 pi 0.5 bahagi 2. Kali ni 0.5 lah ni. So yang ini saya tak boleh lah. Saya kena tambah lah. Tolak buka bracket 2 pi darab 0.5 bahagi 2. So saya dapat 0.8. Saya happy. Kenapa? Sebab dia sama dengan ni. Sebab katakanlah awak dapat kosong. Merepek lah awak dapat tu. Dia tak boleh. Lepas dia kosong mesti amplitude. Cuma tak tahulah positif ke negatif. So awak dapat positif. Maksudnya dia sign ke atas lah. Buat satu cycle dulu. Satu cycle. Susah ni sebab dia dah ada benda ni. Kalau exam tak ada benda ni awak buat sendiri. So 0.8 negatif 0.8. So ini 2. 0.5 1 1.5. Katakanlah dalam exam awak tak nak buat macam ni. Awak buat kalau saya pun tak buat macam tu. Saya buat macam ni je. Y meter T second. Saya terus buat satu cycle sebab saya dah tahu dah. Bila dia kosong adalah dekat kosong. So ni 0.8. Ini negatif 0.8. Make sure titik tu kena lah. Macam ni tak terkena. So kena. Dia tak akan ukur lah awak punya ni sama ke tak sama. Tak akan ukur. Dia nak tengok shape je. Okey, lepas tu letak velocity. Kena letak velocity ke arah sana. Okey, saya tak buat pun yang ni. Saya terus buat kat sini 2. Sebab markah dia adalah dekat label axis. Ni label axis satu markah. Kalau dalam exam awak tak tahu awak, cikgu saya buat sini je cikgu.
Saya label exist je cikgu, saya tak tahu nak buat apa dah. Saya tak tahu apa yang terjadi. 1 markah. Tolonglah label exist tu. Okay, lepas tu shape. Dia tengok shape 1 markah. And then label lah ini, label ni 1 markah. So tak nak label satu-satu ni pun tak ada masalah. Yang penting kena label in one cycle ni adalah berapa period awak dapat. Jangan tulis T lah. Tak boleh sebab kena tulis nilai. Kalau tak ada baru boleh tulis T. Kalau tak ada macam mana awak dapat jawapan? Okey, boleh tak? Ya pula dah. Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay, so maksudnya bila nampak soalan macam ni, apa pertama sekali kena buat, tentukan siapa partikel, siapa wave. Supaya awak tak salah nanti masukkan. Okay, lepas tu tengok equation. Nampak equation dia, kembangkan and then buat general. Lepas tu tengok soalan, dia nak graf apa? Y lawan T ke Y lawan X? Kalau dia nak Y lawan X, mesti salah seorang kena freeze. Macam ni Y lawan X, so T kena freeze lah. Freeze, T tak boleh bergerak. So maksudnya yang lain tu dia kena tengoklah apa equation awak nak pakai. Okay, saya tunjuklah soalan dekat nota. Sebab tutorial tak ada soalan ni, tapi pasti ada saya tak tahu kenapa tutor dia tak ada bagi soalan sketch ni. Ni soalan ni, sketch. Apa dia baca buku. Okay, so dia bagi tahu a progressive wave represent by this equation. Dia bagi awak equation ni. Ni. Okay, so soalan ni tak ada masalah sebab dia ada satu bracket je. Lepas sign tu ada bracket. So dia tak ada masalah. So dia dah ada dalam general lah. So general saya akan jadi Y X T sama dengan A sin omega T minus KX. So minus ni menunjukkan dia gerak ke mana? Wave tu bergerak ke mana? Ke kanan. Ya, wave awak akan lukis ke kanan. Katakanlah awak dapat positif, maksudnya nanti lukisan awak kena lukis ke kiri. Kalau awak dapat positive value, selalunya memang negatif sebab apa? Dia akan suruh awak lukis ke kanan. Okay. So soalan dia kata sketch displacement. Yang ni disuruh cari angular frequency, senang je lah cari omega. Omega sama dengan apa? Pi. Pi salah, kena tulis unit. Rad S -1. Wavelength, mana dapat wavelength? Dari K. K sama dengan apa? 2 pi over lambda. Okay lah, kita tengok lah. Saya dah tunjuk graf. By comparing dengan general. Dia comparing dengan general. So 2 adalah A. Pi adalah omega. Pi satu lagi adalah K. So awak akan dapat omega adalah pi rad K. K sama dengan apa tadi? K sama dengan 2 pi over lambda. Oh dia cari K ke dia cari lambda? K sama dengan 2 pi over lambda. Dia bagi dah. So K pula sama dengan pi. So sama dengan pi. Pi cancel. So lambda bawa naik atas. So dapatlah lambda sama dengan 2 cm. Okay, lepas tu dia suruh cari period. Period adalah sama dengan omega. Omega sama dengan 2 pi over T. So omega awak dapat apa tadi? Pi. Pi sama dengan 2 pi over T. Pi cancel, so T dapatlah 2 second. Macam tu lah. Okay, yang seterusnya dia minta frekuensi. Frekuensi bahagi je lah 1 over T. Okay, dan seterusnya dia minta speed of wave. Ingat speed of wave. Baru F lambda. Kalau dia minta speed of particle jangan guna ni. Dia kena differentiate. So masukkan lambda, masukkan F. So dapatlah speed of wave. Okey, seterusnya dia suruh lukis. Dia suruh lukis ni. B ni. Ini apa? Nombor ni tadi apa? Dia suruh lukis. Okey, apa yang dia buat ni, dia buat macam mana yang ini dia buat, dia masukkan T kosong. Bila dia masukkan T kosong dia dapat ni. Okey, ni tak ada masalah. Kenapa ni tak ada masalah? Sebab dalam kes ni, bila dia masukkan kosong, dia hanya dapat equation macam ni je. Dan dia tak ada masalah lah sebab dia negative sign. So negative sign dia ke bawah lah. So macam ni senang. Tak ada masalah awak terus dia negative sign. Okey, saya satu lagi. Ada satu lagi method. Ni yang method yang kedua lah. Macam ni contohnya ni. Ni dia minta bila adalah X tu kosong hingga lambda. Okey, kalau awak tengok apa yang dia buat
ni. Dia buat shifting, dia gerakkan benda tu. So saya tak nak ajar awak benda yang bergerak tu lah, saya nak ajar awak yang masukkan nilai tu. Sebab masukkan nilai tu lagi awak nampak. Okay, so kita pergi kepada soalan tadi. Okay, ni. Mana soalan dia? Okay, ni kita tengok soalan dia. Sketch displacement, so Y lah. Lawan siapa? Y lawan X. Y lawan X. From the graph progressive wave from the range 0, X less or equals to 0 or less than lambda or more than equals to 0 when t is 0. So maksudnya dia suruh lukis graf Y lawan X. Okay, so apa yang kita akan buat? Okay, kita tengok ni. So pertama sekali kita nak buat graf apa tadi? Y lawan X. Saya buatlah baru. So kita akan buat graf Y lawan X. So pertama sekali saya buat je graf dulu. Y ni dalam cm kau selalu tak tahu saya. So awak kena follow lah. Dia dalam cm. Okay. Y lawan X. So bila T dia adalah 0 second. So lepas tu saya buat table. Okay. Table ni saya tak buat pun semua. Saya buat bila ini X, ini Y. Ini kosong. Okay. Lepas tu yang ini saya tahulah yang ni adalah lambda divided by 4. Saya buat dua je. Sebab saya nak tahu dia punya starting point dia. Okay, apa equation dia bagi? Kita salin equation dia bagi. 2 sin pi t minus pi x. Sebab dalam cm tau. That's why saya buat dalam cm. Pi t minus pi x. Okay. Y x t sama dengan 2 sin pi t minus pi x. Ni equation dia. Betul tak? Pi t minus pi x. Okay. So, saya masukkanlah dulu kosong, kosong. So, Y kosong, kosong sama dengan 2 sin 0, 0 lah. So, dia dapat 0, 0 lah. So, sin 0. So, tekan sin 0. So, 2 darab sin 0. So, saya akan dapat 0. 0. So, 0. Madam. So, ya. Memang sketch graph ni untuk X je Yang madam kata yang suruh kita differentiate tu ada ke untuk sketch? Ada differentiate tu bukan untuk sketch, dia suruh cari velocity. Velocity ada velocity, dua. bukan sketch. Bukan sketch velocity. Bukan, graf hanya dua graf je, Y lawan X atau Y lawan T. Graf velocity tak ada, itu chapter 9. Chapter 9 kita ada graf X lawan T, V lawan T, A lawan T dengan graf tu mangkuk tu. Energy lawan X. Tu graf ni. Ni chapter 9. Tapi chapter 10 Ni ada dua je. Y lawan X dengan Y lawan T. Dua je graf dia. Just kita differentiate dapatkan nilai velocity je lah. Ya. Yang V yang nak kena differentiate adalah V particle. So you kena differentiate yang formula ni lah ni. Ni. You kena differentiate ni. Macam mana nak differentiate ni? Senang je. Okay, saya nak differentiate siapa? T. So saya masukkan 2 sin pi T minus pi X. Okay, siapa saya nak differentiate tadi? T. Mana T ni? T dekat sini. So siapa yang tak ada T? 2. So 2 bawa ke depan. Sin differentiate dapat apa? Cos. Bracket ni jangan ubah. Samakan sahaja bracket ni. So lepas tu pi ni ada sebelah T. So bawa ke depan lah. So inilah differentiate dia, dapatlah velocity. Lepas tu kena masukkan nilai lah. Dia akan cakap find the particle velocity when T is 5 cm ke X ke apa ke berapa. Dia akan mention lah. So kena substitute lah T dengan X ni. Faham. Untuk graf tak ada, V tak ada. Hanya Y lawan X dan Y lawan T saja. Okay, so saya dah siap ni. Okay, seterusnya saya buat untuk siapa pula? Okay, saya buat untuk ni lambda over 4. Berapa lambda saya? Okay, saya kena tengok lah tadi. Saya dah kira tadi dah lambda berapa dapat. Ada tadi, berapa lambda tadi dia? Ni, lambda. Ni, 2. Lambda saya 2. So, saya guna lambda 2. Ini mana graf. Ni, lambda saya 2. So, maknanya saya akan guna 2 bahagi 4. So dapat 0.5 lah sebab 1/2 kan. So Y X saya 0.5, T saya 0 sama dengan 2 sin
pi saya kosong lah, bagi kosong, tolak pi 0.5. Okey, so maksudnya saya tukar dekat sini negatif pi darab 0.5 pi lah kan, 0.5 pi. Okey, so saya dapat negatif 2. Nampak tak negatif 2? Logik tak jawapan saya negatif 2? Logik ke tak Maksudnya logik? macam mana madam? Logik. Maksudnya logik. Kenapa logik? Sebab dia sama dengan amplitude. Dia sama. Bila dah kosong, lepas tu mesti amplitude sama ada positif atau negatif. So graf saya akan jadi macam ni lah. Sebab bila dia time dia 0.5, so dia duduk dekat negatif 2. Lepas tu ini 1, ini 1.5, ini 2. So that's why saya tak nak guna. Kalau awak tengok dekat you punya apa ni tadi, nota tadi, dia kalau ikutkan kan, kalau awak tengok ni tadi kan, x, y sama dengan xt 2 sin pi t minus pi x. So bila awak masukkan t kosong x kosong, awak dapat 2 sin ni lah kan, awak dapat 2 sin ni. So seolah-olah awak dapat graf sin positif, nanti takut awak buat graf sin positif. Tak semestinya. So that's why you kena masukkan nilai lah. Tapi kalau awak masukkan t kosong, awak dah tahu dah sebenarnya awak punya graf adalah akan dapat negatif. So boleh juga kalau tak nak masukkan nilai, awak tengok bila y sama dengan 0.5 kosong, so saya dapat 2 sin pi kosong. So ni cancel lah kan. Tolak pi apa-apa nilai x lah saya akan letak. So negatif ni akan bawa keluar. So saya tahulah sebenarnya dia akan jadi graf sin. Boleh juga macam tu. Sebab yang ini semua tak ada markah. Yang adalah ini. Graf je ada markah. Yang ini awak tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Table ni tak ada markah. Sama macam chapter 2, table tu tak ada markah. Okay tak? Okay madam. Okay, kita tengok satu lagi sebab okay, sama juga ni. Sama saya tengok C. Repeat equation B but when time is 0.5t. Okay, maksudnya saya tengok. Okay. Tadi, yang ni saya tak buat 0.5t tu saya tak buat lah. Okay, saya buat yang C dah terus. Ni. Sketch y lawan t y lawan t tapi x awak adalah kosong. Okay. Yang ni betul lah 0.5t tu. Okay. Ni betul lah nombor B. Okay, 0.5t. Sebab t awak tadi adalah 2. Period awak tadi 2 second kan? Period awak 2 second. Apa soalan nombor B tadi? Repeat equation B but time is 0.5t. T awak berapa tadi? T mana T? T mana T? T awak 2 second. Betul lah T 2 second. Okay. So maksudnya 0.5 darab 2. So 0.5 darab 2 dapat 1 lah kan? 0.5 darab 2 awak dapat 1. Betul lah 1. So T awak adalah 1. So sama juga dengan tadi. Buat 2 je. 1 bila X kosong, 1 lagi bila X adalah separuh. So separuh adalah X. Awak tadi pun 2. So bahagi 4 so dapat 0.5 lah. Okay, so kita masukkan nilai. When y is 0, x 0, t adalah 1. So saya masukkan nilai, tekan calculator, so saya dapat kosong. So kosong, so dia duduk kat kosong. Okay, yang kedua kita masukkan bila x dia 0.5 tapi t dia freeze lah 1. So saya masukkan nilai, saya dapat 2. So betul lah sebab dia berada di amplitude. So 2. So graf saya jadi bentuk macam ni lah. Sin. Sin graf saya. So maksudnya nak buat chapter, nak buat graf ni, pertama sekali adalah buat tentukan siapa yang awak kena freeze. Awak nak freeze X ke awak nak freeze Y. Bila awak nak freezekan time, so X ni kita akan pecah 4 lah. So kita akan pecahkan 4. Tapi kalau awak nak freezekan X,
So yang akan graf awak akan plot adalah y lawan t. Okay, boleh tak tu yang graf tu? Saya tak ajar yang dalam psychometric yang dia shifting ni sebab yang ni lagi awak pening lah nanti kalau shifting ni. Dia gerakkan ke kiri ke kanan. Chapter 9 tu senang sikit sebab dia satu je partikel tapi yang ni ada dua benda yang awak kena consider. So that's why paling senang adalah dengan menggunakan table. Tapi dah berapa tahun dah tak pernah minta sketch. Selalunya soalan dia direct dia determine wave number. Macam mana cari wave number? Ini dapat lambda. So K sama dengan 2 pi over lambda. Wave number K lah. So masukkan nilai je lah. So K sama dengan 2 pi over lambda. So masukkan lambda, so dapatlah nilai K. Pi tu nak biarkan ke jawapan pi? Kena tekan kalkulator? Tukar. Kalau tak jawab akhir tak boleh pi. Tekan. Oh. Jangan biar pi. Pi tu hanya boleh bila dalam equation boleh. Dalam equation boleh pi. Selalunya equation kita biarkan pi. Macam contohnya 2 pi darab 50. Pi ni biarkan. So darablah 100. Equation biar pi. Tapi jawapan akhir jangan biar pi lah, buat dia dalam bentuk bentuk nilai. Inilah tadi tu yang derivation tu. Differentiate. Ni differentiate lah. So kalau awak tengok ni dia suruh differentiate dy over dt. So y dia bagi a sin omega t plus minus kx. So saya nak differentiate siapa? T. Ni t. So bila saya nak differentiate t, so a bawa ke depan. So omega duduk sebelah t, so bawa ke depan, dapatlah au. So differentiate sin dapat cos, so dapatlah formula ni. Okay, seterusnya dia cakap velocity untuk time dengan velocity untuk wave tak sama. Betul kan saya cakap yang kita tahulah kan, sebab velocity untuk partikel kita kena differentiate ataupun kita akan guna satu lagi formula plus minus omega square root a squared minus y squared. Kalau wave untuk velocity untuk wave kita akan guna lambda f lambda ataupun lambda f. So that's why dia tak sama. Ini differentiate A lah. Okay, seterusnya kita masuk. Inilah differentiate ni, nampak ni. Differentiate. Dia differentiate. Dah terror lah kot differentiate ni. Okay, saya masuk kepada superposition. Superposition tu kita buat tutorial. Okay, superposition of superposition of wave. Okay. State the principle of superposition of wave. Okay, so kita kena tahu pasal state. State ni keluar kat UPS je lah. State principle of superposition of wave and use it to explain constructive and destructive interference. Explain the formation of stationary wave. Explain pun UPS lah. Use the stationary wave equation. Ini stationary wave punya equation. Jangan confuse dengan progressive And then discuss beza antara progressive dengan stationary wave. Okay. Progressive, dia progress. Dia sentiasa bergerak. Travel, dia sentiasa bergerak. Tapi stationary wave, dia tidak bergerak. Dia memanglah bergerak. Tapi dia bergerak in that medium sahaja. Contoh stationary wave adalah gitar lah. Gitar kan awak plug dia kan. So dia akan bergerak and then dia langgar dinding, dia patah balik. Macam eksperimen 6 kan. Awak buat standing wave. Stationary wave nama lain dia standing wave. Nama lain dia adalah standing wave. Di mana dia bergerak, dia akan langgar, ada reflection, dia akan berlanggar. So kalau progresif dia tak ada pelanggaran. Okay. So kita pergi kepada pertama dululah, apa itu principle of superposition. Okay, so state the principle of superposition and use. So state ni kat UPS tak perlu hafal lah. So superposition, pelanggaran, superposition, superposition. Superposition happen when there are two or more waves travelling in the same region. The resultant displacement at any point is vector sum of their individual at that point. Okay, maksudnya
saya ada wave pertama dengan wave kedua, the opposite direction berlanggar. So dia akan meningkat 2A. Lepas tu dia travel opposite lah. So yang yang Y2 ni dia pergi ke sana, Y1 dia pergi ke sini. Dia langgar sekejap, lepas tu dia pergi ke arah yang dia nak tuju lah. Dia bukan patah balik dia pergi ke arah dia nak tuju. Okey, sama juga dengan yang ni. Yang ini Y1 ke atas tapi Y2 kat bawah. So bila dia berlanggar dia dapat 0. Amplitude dia adalah 0 sebab dia destruktif. Tapi lepas tu dia terus pergi. So dia sekejap je dekat at that point sahaja yang dia ke 0 tapi lepas tu dia jalan. So ini contoh superposition lah untuk progressive wave lah. Ini contoh dia. Okay. So interference kita akan ada dua. Satu adalah konstruktif. Apa itu konstruktif? Konstruktif ni adalah pelanggaran yang menyebabkan resultant, hasil pelanggaran tu greater displacement. Ya. Ni dalam bahasa Melayu ni interference membina dengan memusnah. Ya, membina dan memusnah, betul. Okay, so kalau awak tengok dekat ni, so Y1 ni Y1 dia nak langgar dengan Y2. So Y1 dengan Y2 ni hasil tambah dia akan menjadi yang warna merah tu. So Y sama dengan Y1 tambah Y2. So ia dipanggil constructive interference lah, membina lah. So dan dia adalah in phase, sama fasa, mesti sama fasa. Iaitu di mana kalau kita cakap in phase dia mestilah same wavelength dengan frekuensi. Okay, destruktif pula, okay saya ada Y1 macam ni. Lepas tu dia langgar dengan Y2. So apa yang berlaku, dia akan menyebabkan 0 lah. Iaitu resultant displacement dia akan jadi less than the individual displacement atau equals to 0. Maksudnya katakanlah Y1 ke atas, Y2 ke bawah dapat kurang daripada individual ni. So dia akan dapat destruktif lah. Dan kita panggil dia adalah anti-phase, dia tidak sama fasa. Dia same wavelength dan frekuensi tapi dia anti-phase, tak sama fasa. Okay, lepas tu kita masuk kepada formation of stationary wave. Macam mana berlakunya stationary wave? Okay, stationary wave happen when there are two waves travel in opposite direction which have same speed, same frequency, same amplitude and superimpose. So yang ada bulat-bulat ni, inilah keyword dia lah. So ini explain, so dia keluar kat UPS lah. So ingat stationary wave berlaku bila ada dua wave. Dia tak boleh seorang-seorang. Progressive wave betul seorang-seorang boleh. Stationary wave atau standing wave, nama lain dia standing wave, hanya mesti ada dua wave. Travel in opposite. Dan same speed, frequency and amplitude. Contoh dia yang ini. Okay, yang ini mula-mula saya ada saya vibrate. So mula-mula yang ni dia bergetar. So yang ni bergetar, dia menghasilkan wave, so dia langgar dinding. So bila dia langgar dinding, dia ada reflected wave ni. So this reflected wave ni akan superimpose lah. So dia adalah same speed dan same frequency dan amplitude. Kenapa dia same? Sebab dia daripada source yang sama. Dia hasil reflection orang ni saja. Okay. Dan kenapa ada na ni? Okay, na n ni adalah refer kepada node. Antinode. Antinode dekat puncak. Node, antinode, node, antinode, node, antinode, node. Okay. Apa itu node, antinode, node, antinode? Okay. Node tu adalah maksudnya point of displacement is 0. Maksudnya dia duduk dekat y equals to 0 lah. Node dia berlakunya destructive interference. Kalau antinode, dia berlaku dekat maximum displacement. Maksudnya berlakunya constructive interference. Okey, senang je awak nak ingat. Sebab apa dia tak ada tanya awak pasal definition. Okey, so apa yang awak kena tahu, okay, saya lukis lah kot. Okey. So awak ada ni kan tali, ni gitar, main gitar, kita plug gitar kan. Okey, dia akan menghasilkan wave. Okey, wave ni kenapa tergetak pula dah. Dia menghasilkan wave. Okey, yang ini adalah dia punya reflection lah. Okey. Node dengan antinode tu adalah refer kepada wave tu lah . So ini node, ini antinode. Okey, ingat node, no. Maknanya no displacement.
So Y dia sama dengan kosong. Ni Y kosong, kosong lah. Dia duduk dekat kosong ni, kosong, kosong, kosong. N. Kalau antinode, dia adalah maksimum. A lah amplitude kan, dia duduk dekat Y adalah sama dengan A. Dia duduk dekat maksimum ni, A. Ni antinode, ini antinode, ini antinode, ni antinode. Yang saya buat titik ni adalah saya refer kepada wave yang pertama. So node maksudnya dia duduk dekat Y0, antidot dia duduk dekat maximum displacement. So na. Ingat tu je lah na tu. Okay. Berdasarkan explanation tadi, stationary wave berlaku bila ada berapa wave tadi? Ada 2. So kita mesti ada 2 equation progressive wave lah. So ini 2 equation progressive wave. Yang membezakan dia adalah plus dengan minus. Semua sama. A sama, omega sama, K sama. Okay. So dia ada plus dengan minus. Okay, so satu you masukkan minus, satu you masukkan plus. Okay, you kena masukkanlah ini, ingat tak? Ini bukan macam maths biasa, ini trigo. So tak bolehlah kembangkan macam tu. So you kena, you kena guna, kalau sin nak kembangkan dia jadi cos. Tak apa, yang ni tak ada. Tak perlu hafal sebab dia use dia. Dia bukan derive, use saja. So akan dapatlah equation ni. Equation ni ada dekat nyawa. Ni. Ini adalah stationary wave. Atau nama lain dia standing wave. So jangan confuse antara progressive dengan standing. Apa beza progressive dengan standing? Progress di jalan seorang-seorang pun boleh jadi. Dia alone. Standing cannot. Dia mesti ada point, dia mesti ada medium dia. Dia bukan ada medium, dia mesti ada fixed point dia. So dia akan ada pelanggaran. Mesti ada Y1, mesti ada Y2. Itu maksud standing wave. So bila baca soalan, dia tak akan cakap ini standing wave. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Kalau awak tengok soalan tutur kot ada. Sekejap saya tengok soalan tutur. Soalan pasif. Tak ingat lah. Saya bukan soalan tutur, soalan pasif kot. Soalan tutur ada. Ni. Soalan tutur dah habis dah sampai sini. Nampak betul awak Okay. So dia kata contoh nombor 5. A two wave in a long string are given by this formula. Dia bagi ni. Cuba awak tengok. Sama je. A sama, omega sama, K sama. Cuma beza dia plus dengan minus. Where Y1 and Y2 and act in meter anti-second. Calculate the position. Dia tak ada cakap pun dia adalah. Tapi bawah belakang ni adalah. Dia adalah standing wave. So selalunya kalau soalan standing wave ni awak tengok. Mesti ada 2 equation. Lepas tu dia mesti semua sama kecuali satu plus satu minus. Sebab apa? Dia mesti opposite. Madam. Ya. Tapi equation ni bukan standing wave punya kan? Ni bukan equation standing wave. Ini So, equation progressive. Ya, nanti kita kena tukar dia jadi standing wave. Macam contoh soalan nombor 6. The velocity of two opposite direction, dia bercerita. Dia suruh awak terbitkan nanti equation. Satu untuk progressive, satu untuk stationary. Okay, macam mana nak hasilkan standing wave? Okay. Formula dia bagi Y sama dengan A cos KX sin omega T. Di mana A tu adalah 2 kali A. Okay, contohnya. Okay, ada tak ada bagi contoh kat sini? Tak ada bagi kat sini Sekejap Okay, contoh je ni. Ni dia. Tengok two harmonic wave represent by the equation. Dia tak ada cakap pun dia standing wave. Dia kata harmonic wave. Dia bagi ni. Bila awak tengok sama lah ni. Sama je Awak tengok ni sama, ni sama, ni sama. Cuma dia positif dengan negatif. So ini adalah standing wave lah.
Ini bukan equation standing wave, dia akan menghasilkan, ini equation progressive. Ini progressive wave. Progressive wave yang formula general tu lah, y sama dengan xt sama dengan a sin omega t plus minus kx. Ini adalah equation general untuk progressive wave. Tapi bila dia dah berlanggar, so dia akan menghasilkan standing wave. Okay, dia kata write the expression for the new wave when both are superimposed. Dia berlanggar. So bila dia berlanggar, dia dah menjadi standing wave lah. Okay, apa formula standing wave? Okay, kita tengok formula standing wave. Formula dia adalah ini. Dia tiba-tiba dia terbit macam ni kan. Okay, sebenarnya formula dia adalah y. Y sama dengan apa? Kita tengok formula dia. 2a cos kx sin omega t. Sama dengan 2a cos kx sin omega t. Okay, so Cikgu, ya. macam yang cikgu cakap nak ke just tambahkan dia nak jadikan standing wave, tapi cikgu cakap bukan nak kembangkan biasa, kena guna admat. Ya kena guna admat macam ni. Sin pi t tak boleh Macam je mana? kembang macam ni. Tak payah. Itu tak ada. Itu dia suruh use je. Saya tak buat macam ni. Saya buat macam ni. Awak tulis je y sama dengan 2a cos kx sin omega t. Okey, a saya berapa? 3 kan? So 2 darab 3 dapat apa? Oh, Okey, cos k. Mana k? K ni duduk sebelah x lah. Ni x, awak sebelah dia pi. So letak je pi x. Sin, siapa duduk Pi sebelah t. t? Pi t. Sama tak? Sama dengan sebelah ni sama ni Biji sama. Saya tak ada pun tulis yang ni. Tak faham. Tak, jawapan dia sekarang ni, soalan ni tanya awak kena buat satu lagi equation. Tanya apakah expression, what write the expression for the new wave. Apa wave yang baru yang akan hasil? Jawapan dia standing wave. Sebab bila dia ni superimpose tu maksudnya bergabung, dia akan menghasilkan standing wave. Maksudnya wave pertama Y1 bergabung dengan wave kedua, so dia akan menghasilkan standing wave. Lah. So this standing wave ada dia punya general equation. Mana saya dapat dekat sini? Ini y sama dengan 2a cos kx sin omega t. Ini adalah equation general untuk standing atau stationary wave. So saya copy balik dekat sini. Ni jawapan A saya. Saya copy je ni. Okay, lepas tu saya masukkan. Okay, A, berapa amplitude saya? 3. So 2 darab 3, 6. Cos kx, siapa duduk sebelah x? Pi, letak je pi. Siapa duduk sebelah t? Pi t. So inilah general equation dia. Lepas tu kena tulis lah where y and x in centimeter and t in second. Okay, kalau tak faham ni, okay, kita tengok soalan tutur. Okay, soalan tutur. Okay. Ni tadi. Ni soalan ni. Tapi yang ni tak minta you tulis expression. Okay, kata kalau soalan saya nak suruh you tulis expression. Okay, apa pertama sekali you buat? Awak tengok ini ada Y1, ini ada Y2. Semua sama kecuali 1 plus, 1 minus. So nombor 5 ni saya tulis dulu dia akan menghasilkan standing wave. Apa equation standing wave? Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Mana Madam dapat equation ni? Dekat list formula ada formula ni. So 2. Berapa 2 saya? 0.02 lah. Dapatlah 0.04. Cos k. Berapa k saya? K saya ni x over 2. Salin je x over 2. Sin 40t. Dah settle. Tulislah where. Tiru je lah ni. Ni where, tapi dia tak ada y lah. 1 y2 y and x in meter and t in second. Faham tak? Just guna masukkan formula saja. faham. Tak susah pun, awak tengok balik. Okey. Formula ni tak perlu hafal. Okey, cuma nanti awak akan confuse dekat sini. Dekat sini bila dalam exam nanti, dia bagi awak ni. Lepas tu awak tak tahu nak guna yang mana. Ingat je, 48 hingga 58 adalah contoh chapter 10.
50 bila awak nampak je equation dia ada plus minus ni, maksudnya ada yang bergerak ke kanan, satu ada bergerak ke kiri. So dia adalah progressive wave. Sebab akan satu gerak ke kanan, ada satu gerak ke kiri. Tapi kalau 51 ini kita panggil standing wave. Sebab dia tak ada plus minus. Kenapa dia tak ada plus minus? Dia adalah superimpose daripada dua wave tu. So that's why dia tak ada plus minus. Sebab dia kiri bertemu dengan kanan, so terbitlah dia. Dia terhasil pertemuan dua orang tu. Mana nak cakap apa? Anak dia lah kan. Macam tu lah kot boleh cakap. Ni bapak dia bertemu dengan mak dia, so terlahirlah anak dia. Anak dia ni mesti terlahir daripada mak bapak yang opposite. Mesti apa dia cakap? Mesti laki dengan perempuan lah. Laki-laki tak boleh dapat anak. Apa tak? Kalau saya cakap dia tu, betul faham kot? Madam, Yeah. Okay. Ya apa? dalam chapter 10 ni, kita akan pakai formula 1 dalam chapter 9 kan yang plus minus omega set A square. Ya, itu untuk partikel saja. Just gantikan X dengan Y je kan. Gantikan X dengan Y saja. Okay, so standing wave ni tak susah sebab itu je soalan dia tanya. Dia tanya awak soalan tu je. Lepas tu dia tanya, apakah amplitude untuk wave terbaru? 6. Ni jawapan dia 6. Sebab dia tanya. Sebab dia dah gabung kan. 3 gabung 3, 6 lah. Itulah wave terbaru dia. Anak dia lagi cerdik lah pada mak bapak dia. Ya ke? Selalu macam tu lah kan. Kalau anak. Betul ke? Selalu macam tu. Sebab hari tu saya jaga ni ada pesi, tak tahu lah bukan kelawak kot. Saya rasa bukan kelawak, saya pun tak kenal. Dia kata betul cikgu, mak saya cakap mesti jadi lagi baik daripada dia. Kamu tak faham apa saya nak cakap ni? Lagi maju. Maksud saya mak bapak awak ni mesti nak anak dia lagi bagus daripada dia. Faham tak? Kalau awak mak bapak awak mesti macam contoh mak bapak awak cikgu, mesti dia nak awak jadi lagi bagus daripada dia. Sebab itu masa saya jaga tu saya nampak ada kan awak ni semua macam-macam background kan. Ada yang dia naik, saya tak tahulah kelas ni ke apa, mampu aku kalau kelas ni. Dia naik kereta Saga buruk sangat. Lepas tu adik-beradik dia ramai, kecil-kecil lagi adik-beradik dia. Dia rasa dia nak sulung kot perempuan tu. Lepas tu memang macam orang susah lah kan. Tu saya kata harap-harap kita doa lah supaya kakak dia ni boleh ubahkan hidup keluarga dia lah kan. Memang saya tahu kat sini semua nak orang kaya kot. Kita orang sederhana. Mana ada? Tak, madam. Biasa je, madam. Semua orang kaya lah ni. Itulah so saya cakap, itulah the purpose that your parents bawa dah suruh awak belajar ni untuk for you, untuk bukan untuk diorang pun sebenarnya, untuk awak sebenarnya. Kalau boleh dia nak awak lagi bagus daripada dia. Samalah juga dengan ni. So mak awak 3, mak awak pun 3, so anak dia kalau boleh dapat 6. Lagi bagus. Tak tahulah faham ke tak faham. Faham. Faham kan gaji contohnya gaji mak dia 3,000, gaji bapak dia 3,000. Dia nak kalau boleh anak dia gaji dia lepas ni 6,000. Dia seorang je 6,000. So mak bapak awak memang nak awak je, lepas awak je. Dia harap awak tu tak menyusahkan hidup dia dah lepas ni. Saya jaga itulah lalu lintas tu. Ada yang parents punya babai set babai saya lagi. Saya kata happy betul dia. Happy apa? Anak dia bangun untuk kelas. Siapa yang mak bapak dia kejut dia untuk kelas ni? Aziz. Aziz. Aku bangun sendiri. Alhamdulillah bangun sendiri. Sejak saya masuk sini, saya tak dengar mak saya bebel. Saya nak balik. Mak bapak awak kan lega masuk matrik. Dah tak ada dah mengadap muka budak ni. Kalau tidak kena menjerit-jerit bangun suruh pergi online kelas. Siapa macam tu? Mesti ada yang macam tu. Tak percaya saya awak ni bangun secara rela hati. Penyaman tak kot. Apa? Mengakulah tu. Aduh. Okay.
So kita masuk kepada last kali lah, note dengan anti-note. Okay yang ini agak ni jugalah. Okay, so kalau awak tengok pada equation ni, dia ada dua tau. Okay, so y sama dengan A cos kx sin omega t. Di mana A yang besar ni adalah amplitude untuk stationary wave. Yang anak dia lah tadi 3 tambah 3 dapat 6 kan. Tapi A kecil ni, A kecil ni adalah amplitude untuk progressive wave. Okay, so nanti akan ada soalan dia minta position untuk note dengan anti-note. Sebab kalau awak tengok tadi, note dengan anti-note dia tidak berlaku sekali. Dia repeated. So note, anti-note, dan dia berlaku dekat position yang berbeza. Oh saya tak masuk ni lagi ni tadi. Okay, jap. Saya masuk di sekejap. Okay, kalau awak tengok kepada note dengan anti-note ni, the distance between adjacent tu bersebelahan ya. The distance between adjacent note or anti-note. So note yang sebelah dia, kita panggil dia adalah lambda over 2. Sebab lambda adalah note. Satu cycle ni. Ni. Satu cycle ni adalah lambda. Tapi kalau dia minta note, sebelah dia note, so dia akan dapat lambda over 2 lah sebab dia bagi 2. Tapi kalau dia anti-note dan sebelah dia anti-note, sama juga, dia adalah lambda over 2. Okay, tapi kalau distance antara note and adjacent anti-note, maksudnya note, dia nak note, sebelah dia mesti anti-note dia kata. Sebab adjacent, sebelah. So note, anti-note. So dia lambda over 4 lah sebab dia 1/4. So that's why dia adalah lambda over 4. So bila awak nak baca soalan, baca elok-elok dia nak antara siapa. Kalau dia nak antara note, adjacent note, so lambda over 2 lah. So dapatlah contohnya lambda 4. So bagi je lah 4 bagi 2. Sebab ramai student bila dapat je soalan macam ni dia kata apa benda lah soalan ni nak, saya tak faham. Sebenarnya soalan tu nak lambda. Kalau dia tanya apakah distance between adjacent note, dia stop kat sini, note. So mula-mula cari lambda. Okay, lambda dapat 4. So awak tulislah distance between adjacent notes equals to lambda over 2. So maknanya 4 divided by 2. So dapatlah 2 meter. Macam itulah jawapan dia. Janganlah pening-pening, dia tanya apakah distance jarak antara note dengan note yang seterusnya. Itu soalannya. So note yang seterusnya adalah lambda bahagi 2 lah. Tapi kalau soalan tanya apakah distance between note and anti-note. So maksudnya sebelah-sebelah lah. So you buat lambda over 4. Kalau dia minta apakah distance for one cycle. So lambda lah. Lambda satu cycle. Okay, boleh tak tu? Boleh. Okay. Boleh. The next one adalah kita nak tentukan dia punya jarak antara note dengan anti-note. Maksudnya kita nak tahu dia punya kedudukan, position. Okay. Bila kita nak tahu position, so kita kena freezekan time. So kalau awak tengok dekat sini apa yang dia buat, saya tak nak tunjuk yang ni lah. Sebab kalau saya tunjuk yang ni, dia jadi lama lah lagi. Okay, so saya terus buat saya punya, saya pecahkan kepada 2. Okay. Dan saya pecahkan dia, satu dia nak note, satu dia nak position anti-note. Okay. Satu, soalan dia akan tanya position. Bila dia tanya position, dia minta X lah. Dekat mana berlakunya notes. Sebab notes tadi dia berlaku dekat banyak tempat. Kalau awak ingatkan tadi kan, note ni. Note berlaku dekat sini. Mungkin sini kosong. Okay, kosong. Lepas tu the next note mungkin berlaku dekat pi over 2. The next note mungkin berlaku dekat 2 pi. Saya tak tahu. Kita tak tahu kat mana. So that's why kita kena buat at least 3. Nilai X tu kena 3. Nanti yang saya tunjuklah macam mana kita dapat X 3. Okay, yang ni panjang sangat. Saya pecah. Okay, satu lagi dia minta time. T. Maksudnya dia tanya bila masanya berlaku note. Sebab note tu berlaku waktu dia tengah bergerak kan. Dia tengah jalan. So satu dia minta time, satu dia minta position. Okay, contohnya dia bagi formula Y sama dengan saya gunalah apa yang dia bagi kat sini. Lalang terus buat soalan yang. Ni.
Ni tadi kan, ni kita dapat 0.04 cos x over 2 sin 40t. Y sama dengan 0.04 sin Y sama dengan 0.04 cos apa? X per 2 X per 2 sin sin 40t. 40t. Okey. So kita guna soalan tutur. Sebab sekali kita terus buat tutur lah. Okey. So bila dia minta position, so you kena freezekan time. Sebab dia tak boleh buat dua-dua. Sebab dia punya syllabus satu je. Salah satu. Awak tak boleh buat dua-dua. Okey. So yang sin ni kita akan jadi dia sama dengan satu. Maksudnya kita akan jadikan dia maksimum. Sebab selalunya soalan akan tanya what is the maximum position for nodes. Bila dia cakap perkataan maksimum, sebenarnya maksimum tu dia tengah refer kepada sign ni. Dia nak jadikan satu. Tapi kalau dia minta time, so saya nak cari time kan. So yang X ni yang saya akan jadikan satu. Okey, contohnya macam mana tak faham lah. Okey. So saya akan gunakan formula depan ni je. So Y sama dengan 0.04 cos X over 2. Yang ini satu. Tapi kalau time, saya akan jadikan yang ini satu. So formula saya akan jadi 0.04. Ini satu sin 40t. Boleh faham tak tu? Sebab apa? Kenapa tak boleh? Sebab soalan minta X. So saya kena ambil X lah sebagai saya punya subjek. Kalau T tu saya kena tutup. Saya kena freezekan dia jadi maksimum. Bila saya nak time, so saya kena ada time dalam my equation. Yelah benda je nak cari. Lepas tu awak hilangkan dia. Boleh ke cari? Contohnya saya nak cari Haziq. Tapi Haziq tu tak ada kat sini. Boleh tak saya nak jumpa Haziq? Tak. Memang Contohnya tak boleh. contohnya kat sini, kat dalam unit ni, fizik ni, saya kata Haziq, saya jerit-jerit. Haziq tu awak kat mana Haziq? Kat rumah. Dia balik rumah. Dia kat rumah. Saya pergi kat bilik dia, saya cari dia tak jumpa-jumpa. Rupa-rupanya dia dekat rumah. Memang tak adalah benda yang you nak cari. Jangan hilangkan dia. Duduk je kat sini. So benda yang tak ada kaitan awak hilangkan dia jadi satu lah. Okay. So saya akan buatlah ini. So equation dia akan, dua-dua ni akan guna equation yang ni lah. Ini guna ni, ini pun guna ni lah. Okay. Apa tadi node? Ingat tak node? Apa saya cakap? No displacement. Maksudnya Y dia sama dengan apa? Kosong. So saya gantikan Y ni kosong. So 0.04 cos X over 2. Satu ni hilang lah kan. So bawa ni pergi sini dapat kosong lagi. So cos X over 2. Okay. Ni kena ke bawah sikit lah kot. Okay. So apa yang saya kena buat? Saya kena shift cos kosong. Dapat X over 2. Okay, saya tekan calculator mode radian juga Shift cos kosong. So saya dapat pi over 2. Maksudnya X over 2 saya ni mesti sama dengan pi over 2. Sebab apa? Bila cos pi over 2, saya akan dapat kosong lah. So maksudnya saya akan letak sini X over 2 sama dengan pi over 2. Okey, tapi ini yang pertama. Saya tak boleh, saya kena cari 3. Okey, saya akan tambah. Setiap kali saya nak repeat, saya tambah pi. So akan dapat 2 pi. 2 pi ke? Ya ke 2 pi? Cuba kira. Saya rasa bukan 2 pi ni. Sekejap ya. Sebab saya dah tak akan dapat jawapan dah. Saya akan dapat satu je kan. Okey, saya tekan cos 2 pi. Dapat tak kosong? Dapat satu. Salah lah. So saya rasa dia pi tambah 3 pi kot. Sekejap 3 pi per 2. Dapat tak? Kosong juga. Dia tambah 1. 1 dapat 3 pi per 2 lah kan? Betul lah saya nak kosong. Betul lah. 3 pi per 2. Lepas tu 5 pi per 2 and dot. Betul tak 5 pi per 2?
5 pi per 2. So pun dapat kosong. Mesti tak faham kan apa benda cikgu buat ni. Okey. So yang ini saya dapat kosong sama dengan cos X per 2. So saya kena cari cos apa dapat kosong. Cos yang dapat kosong adalah cos pi per 2. So tadi kan kita tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Cos pi per 2. So saya dapat kosong. Okey, lagi cos 3 pi per 2 saya dapat kosong. Cos 5 pi per 2 saya dapat kosong. So semua ni samalah dengan cos X over 2. So cos boleh cancel. So dapatlah X over 2 sama dengan pi over 2. X over 2 sama dengan 3 pi over 2. X over 2 sama dengan 5 pi over 2. Saya bukan nak cari ni, saya nak cari X. So jawapan akhir saya, X saya 2 ni boleh cancel. Jawapan saya adalah pi, 3 pi, 5 pi, ... So itulah jawapan saya. Dan kena ada unit lah. So unit saya adalah meter. Meter ke cm ni tengok balik. Ni dalam meter. So saya tutup bracket meter. So this is my answer. Faham ke tak faham? Ke tak faham? Faham. Okay. Saya nak cakap kat sini. Okay, cos ni, bentuk cos macam ni kan? Cos dekat mana boleh dapat kosong ni? Kosong. Okay, kosong. Ni kosong. Bila dia duduk dekat pi over 2. Nampak ni pi over 2. Kalau kosong dia dapat 1. Okay, kalau dia 2 pi over dia adalah ni pi over 2. Lepas tu berapa? Pi kan, lepas tu 3 pi over 2, lepas tu 2 pi. So kalau dia duduk dekat pi over 2 dia dapat kosong. Bila dia duduk dekat pi dia dapat dekat negatif 1. Kalau dia duduk dekat 3 pi over 2 dia dapat balik kosong. Betul lah 3 pi over 2 dapat balik kosong. Kalau duduk dekat 2 pi dia akan dapat 1. So sebenarnya dia tambah pi. That's why kawan awak kata, bukan kelas ni lah, ada satu kelas tu cakap, cikgu dia tambah pi je. Inilah tambah pi. Maksudnya dia odd number. Dia tambah pi ke dia tambah 1? Tambah 1 Kalau tambah pi tambah pi per 2. Dapat apa? 3 per 2 pi lah kan? Tambah pi, so dapatlah 5 pi. Ataupun senang ingat odd number je lah, odd number. So dia odd number. Iaitu 1, 3, 5 and so on. Sebab dia berlaku note dan seterusnya. Okey, kalau awak tak faham yang note ni, okey saya buat untuk anti note. Okey, kita tengok untuk anti note pula. Okay, saya buat untuk anti note. Okey, so kita buat untuk anti note. Okey. Sama juga tapi kali ni saya buat untuk anti note. Y saya sama dengan A. Bukan kosong dah lah sebab anti-node adalah A. Plus minus A Dia duduk sama ada positif atau negatif. So saya guna formula yang sama. Y sama dengan 0.04 cos X over 2 X over 2. Okay. So yang ini akan sama dengan 0.04 sama dengan 0.04 cos X over 2. So ni bawa ke sini dapat 1. So cos X over 2. Okay. Cos apa dapat 1? Okay, cos kosong. Cos tadi. Yang tadi tu lah graf tu saya dah padam dah. Saya tekanlah kalkulator. Cos kosong dapat 1. Dapat 1. Cos apa lagi tadi? Cos pi Cos pi dapat 1. Negatif 1. Boleh? Sebab apa? Dia adalah plus minus 1 kat sini. Lagi 1, buat 3 je. Cos 2 pi lah. Dapat 1. And so on. So maksudnya X over 2 saya adalah kosong, pi, 2 pi, 3 pi, ... Asalnya saya buat sampai 3 lah. 3 angka bererti. So yang ini bawa naik atas. So X saya adalah kosong, 2 pi, 4 pi, 6 pi, ... meter. Itu jawapan dia.
Faham ke tak faham? Node dengan anti-node. Yang anti-node tu just copy balik lah kat equation tu. Cuma Nilai dia jadi sama kan? y dia kosong lah. Okay. Okey. Maksudnya sekarang ni, ingat je kalau dia nak anti-node, yang ini mesti satu. Tak kisahlah plus minus satu pun boleh sebab dia berada di puncak. Puncak kat positif ke, puncak negatif ke boleh. Tapi kalau dia nak node, dia mesti kosong. So awak kena kira kos apa yang dapat kosong. Sebab there are some of your friend, hari tu kelas P4 kot, dia kata cikgu saya hafal. Tak boleh hafal sebab dia ada satu formula yang boleh hafal sebenarnya. Kalau awak perasan siapa yang baca nota lah, tak tahulah awak baca nota ke tak. Ada satu formula ni yang boleh hafal. Mana formula tu? Ni formula yang warna biru ni. Dia hafal formula tu. Tak boleh. Dia hafal formula ni. Cikgu saya hafal formula ni, saya hafal formula ni. Okey. Kalau awak guna formula ni, awak tak akan dapat markah konsep sebab awak tiba-tiba je terbit. Sebab kalau you kena guna pengiraan. Sebab apa kena guna pengiraan? Sebab dia nak tahu you faham tak konsep. Dia tak boleh hafal yang petak-petak tu awak jangan nak hafal. Okey, mana konsep dia? Okay, saya tunjuk kat awak. Okey ni. Konsep dia adalah dekat sini. Bila awak tunjukkan y sama dengan 0 for node, inilah konsep satu markah. Maksudnya you faham, node hanya berlaku bila position y dia adalah kosong. Betul lah na tu kan na berlaku bila y dia adalah kosong. Okay, itu konsep pertama. Konsep kedua iaitu bila awak masukkan ini sama dengan 1. Sebab maksimum awak wholekan dia punya sign ni 1. So itu konsep kedua. Yang lain ni tak ada markah. Lepas tu awak terus buat ini pun tak ada masalah. That's why kalau ada sekawan awak yang P4 lah, dia kata madam saya terus guna formula. Dia ada formula, saya pun tak faham formula dia apa macam tu. Dia guna formula yang kotak biru tu tadi. Tak ada markah lah. Sebab apa? You tak tunjukkan konsep dia. Jangan guna formula sebab kalau you hafal dan itu tak boleh sebab dia kena faham konsep dulu. Faham tak? Okey, tak apa. Kalau siapa tak faham yang ni, saya buat yang T pula. Okey, tengok T pula. Okey, siapa yang tak faham ni, tak apa, kita tengok T dulu. Okey, bila awak buat yang T ni, kita freeze-kan cos X over 2 tu. So cos X over 2 tu saya jadikan 1 sebab dia maksimum. Okey, so saya jadikan Y kosong. Kosong. So 0,04 sin 40T. Okey, bawa ni ke sini kosong. Sin 40T. So saya kena cari sin apa dapat kosong. Sin apa Sin yang kosong. dapat kosong. Okey, sin kosong. Lagi? Sin apa? Tekan je lah kalkulator sin kosong. Sin pi. Sin pi. Macam mana awak tahu? Sebab awak berdasarkan graf kan sebenarnya kan, awak ingat berdasarkan graf. Pi kosong. Yes, very good. Sin pi. Lagi satu lagi. At least 3. Sin 2 pi. Yes, sin 2 pi. Dot lah. So maksudnya saya sin sin ni boleh potong. 40T sama dengan kosong pi 2 pi. Agak-agaknya sebelah dia siapa? Awak boleh nampak dia sequence sebenarnya. 3 pi. 3 pi. Lepas 3 pi siapa? 4 pi, 5 pi. Tak payahlah buat banyak-banyak. Okey, so T sama dengan kosong pi per 40. 2 pi bagi 40 dapat apa? 20. 3 pi per 40. Okey, buat dot. Tutup bracket unit, jangan lupa second. Itulah sama je, konsep dia sama je dengan ni. Okay, tak faham lagi. Tak faham lagi, kita buat yang ni pula. Okay, Y sama dengan 0,04. Cos tak adalah, kita buat sin 40T. Tapi Y awak sekarang adalah amplitude. Amplitude sebab kita buat dekat anti-node. So 0,04 bagi 1 lah. Dia sebenarnya plus minus 1 lah. Sin 40T. So saya kena cari sin apa dapat plus minus 1. Sin pi over 2. Sin pi over 2. Lagi?
sin 3 pi over 2. Sin Sin 5 pi over 5 pi over 2. Okay, dot lah, dot. So maksudnya sin boleh potong. So 40T saya sama dengan pi over 2, 3 pi over 2, 5 pi over 2, dot. Okay, so T saya akan dapat ni naik, ni bawa naik atas lah kan. 20, alamak. Okay. Ni bawa naik atas kan, 40 bagi 2, 20 lah kan. 5 20 over pi. 80. Kan dia bawa naik atas Dia bahagi Ha. Confused. Pi over 80 Pi kan. over, pi over 18 je betul. Pi over 18. Yang ini 3 pi over 18. 5 pi over 18. Dot. Kenapa ada dot yang tak faham? And so on. Ya, dia sentiasa bergerak. Sebab kita tak tahu dia stop kat mana. Sebab ingat tadi gambar Raja Nana tu. Dia tak stop Nana tu. Nana. Memang mungkin awak cakap cikgu kan standing wave dia akan stop je tapi awak tak tahu dia stop kat mana. Na ni. Saya tak tahu, saya buat 4. Mungkin sebenarnya ada 10. Mungkin sebenarnya awak punya wave tu panjang lagi. That's why kita kena buat dot. Unless soalan cakap dia kata time tu X lah. Contohnya X tu dia macam tadi tu lah. X tu adalah 0 hingga 4 pi je. So awak stop sampai 4 pi je lah. Unless dia ada bagi tahu dia punya karakter, dia punya ciri-ciri, dia punya dia punya syarat dia. Kalau tak ada, tak payah. Saya rasa dalam soalan tutor ni ada yang dia ada tutor pula soalan apa ni? Soalan saya keluarkan ni dulu keluar. Kalau tak silap saya ada dalam ni dia ada bagi dia punya syarat-syarat dulu. Tak terbuang lah itu, tak ter. Ni tak ni macam contoh ni kan. Dia bagi awak ni stationary wave punya formula. Ni stationary wave punya formula. Okay. Lepas tu dia kata find the node dengan anti-node when the three smallest x adalah more than 0. So sama jugalah awak buat benda sama. Node kosong. Awak buat kosong. 5 cos pi t. Sin hilang kan satu sebab sin tu kita tak nak. Okey, lepas tu awak dapatkan. Okey, dapatkanlah. Ni x awak ni. Okey. Yang ini. Yang inilah. Okey, yang ini pula. Satu lagi adalah anti-node. So anti-node dia guna 5 lah sebab dia guna amplitude. So dia dapat. Okey, dia start dengan kosong tau. Tapi jawapan akhir dia tak letak kosong. Kenapa jawapan akhir tak letak kosong? Walaupun cos kosong dapat 1. Cos kosong dapat 1. Kenapa dia tak letak kosong? Sebab dalam syarat ni dia cakap X tu kena lebih daripada nilai kosong. So maksudnya kosong tidak diterima lah. So awak start dengan nilai 1. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Maksudnya bila baca soalan tu tengok soalan nak apa. Kalau soalan kata dia nak X tu lebih daripada kosong, maksudnya macam tadi yang kita buat saya dah pandam lah. Tak boleh ambil yang kosong. Awak kena ambil lebih dari 1. Tapi kalau soalan tak ada cerita pasal condition ni, tak ada condition ni, boleh je letak kosong. Okay, so dah habislah pasal ni. Tengok Nana ni berlaku banyak tempat. So that's why kita tak boleh stop. Saya buat hanya 3 tadi. A saya sampai 3 je. Sebenarnya dia ada sambung lagi. Tak tahulah berapa banyak kan. Kita tak tahu. Okay, dah habis. So yang ini adalah benda lain lah. Saya tak buat yang inilah. Yang ini adalah pasal sound wave. So apa yang awak boleh buat? Awak dah boleh buat sebenarnya tutorial ni nombor 1 sampai nombor 6. Awak boleh buat tutorial tu nombor 1 sampai nombor 6. Okay. Boleh Nombor tak? 7 tu. Nombor 7 tak boleh. Nombor 7 tu benda lain. Oh, Okay. boleh. Madam ada bakal ganti ke Ingat madam? Itulah Mana? nak buat kelas ganti ni. Gila. Ini kau apa free?
Petang petang. kot madam. Petang free. Bukan petang luar kelas ke? Kan di pagi juga. Bila petang dia awalkan. Petang habis pukul apa? Petang tak ada. Lambat pun habis pukul 12. 12 kot. Oh, lepas ni ada kelas? Straight sampai pukul 12. Ha? Tak dengar. Lepas ni ada kelas ke? Premis. Sampai pukul 12. Oh. Awak nak chapter baru tu kan, sound wave tu kan. Tak ada kelas pukul. Sekejap. Saya kena tanya dulu. Sekejap. Okay. So nanti madam beritahu balik lah kelas ganti ku apa sebab madam ada kelas juga dengan budak-budak ni. Tapi nanti sebab boleh samakan rasanya. Mungkin pukul tutorial kan. Nanti madam confirm balik lah. Dah nak habis masa kan 4 minit lagi. So buat ni dulu. Sama ada nanti kita sambung yang sound wave ni atau okay. Okay, so madam stop dulu, nanti madam beritahu. Mana Okay, awak dekat mana? baik. Kat sini. Okay, so we stop tasbih kifara surah wa sebab